للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Kempen Tabung Pahlawan
Sebarang sumbangan layari tabungpahlawan.jhev.gov.my Palang Derma. Selagi nadi masih berterus. Memutuskan rantaian penularan penyakit COVID-19 adalah tanggungjawab bersama. Sebagai ibu bapa, sila pastikan anak-anak sentiasa mematuhi garis panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sewaktu di sekolah dan ketika perjalanan pergi dan pulang sekolah. Kita mesti menang. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rakan-rakan saya kembali. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita pada malam ini setiap hari Selasa 9 malam untuk segmen Tafakuh Fiddin. Bersiaran di IKIM. Bersama-sama kita bicarakan masih lagi dalam adab nikah kahwin kita bersama dengan Encik Mat Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Encik Asam? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi suasana kita masih berbeza lah sebab kita masih lagi dalam PKPB. Kita nak harap agar situasi ini segera berlalu, dapatlah kita lalui kehidupan kita macam biasa, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan nak kahwin, dapat kahwin, insyaAllah. Dia boleh buat majlis sebagainya kan. Dan kita masih lagi berbicara untuk bab selanjutnya untuk minggu ini, tentang sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan dan kekal. Kita dah sebut dua. Kalau ikutkan yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali ada 8 semuanya. Kita dah sebut 2 minggu lalu. Jadi kita nak sambung lagi minggu ni perbincangan kita. Anda boleh terus bersama-sama kami, tonton dekat Facebook, juga dengarkan di radio. Silakan Cik Asam untuk bicara kita minggu ni. Ya, terima kasih saudara Faiz, para pendengar rancangan Tafakuh Fiddin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang saya muliakan, pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan sifat-sifat yang perlu ada pada seorang wanita yang ingin kita kahwini bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan, dan supaya perkahwinan itu kekal, insya-Allah. Jadi ada 8 sifat yang telah digariskan, yang dibahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kita dah sebut 2, iaitu yang pertama baik dari segi agamanya. Baik dari segi agamanya. Ini adalah merupakan syarat yang terpenting, syarat yang paling utama yang mesti menjadi perhatian setiap daripada kita. Dan syarat yang kedua adalah, ataupun ciri-ciri yang kedua adalah baik juga akhlaknya. Jadi kedua-dua syarat ini adalah merupakan perkara yang amat dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkahwinan itu, tujuan yang terbesar daripada perkahwinan itu adalah untuk mengukuhkan agama. Jadi perkahwinan itu salah satu daripada tiang-tiang agama, yang mengukuhkan agama. Jadi kalau kita nak mengukuhkan agama, maka benda yang nak mengukuhkan tu pun mesti kukuh. Macam mana kita nak mengukuhkan sesuatu tapi kita gunakan bahan yang tidak kukuh? Ya, asasnya tak kukuh Asasnya mesti kukuh. Jadi macam mana kita nak kukuhkan agama kalau sekiranya pasangan yang kita pilih itu adalah seorang yang jauh daripada agama, ataupun tidak menjaga akhlaknya. Maka dengan sebab itu kita sentiasa diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memilih
seorang perempuan itu berdasarkan kepada agama dan akhlaknya. Bahkan kita juga diminta menjauhkan diri daripada perempuan-perempuan yang buruk perangainya, yang jahat lidahnya dan yang tidak tahu bersyukur. Jadi perempuan-perempuan yang sebegini tidak sesuai untuk diambil untuk dijadikan isteri. Itu di antara sifat-sifat yang kita sebut pada minggu yang lepas secara ringkasnya. Yang pertama, jenis perempuan yang banyak mengeluh dan mengadu. Jenis perempuan yang suka mengungkit. Saya. Jenis yang tak habis lagi dengan pasangan dia yang dulu. Tak move bekas, on. Dan ex dia, tak move on. Jenis perempuan yang suka menghabiskan duit, membazir untuk shopping. Jenis perempuan yang marah-marah di hadapan kanan, disebut. Dan juga akhir sekali jenis perempuan yang banyak bercakap, banyak mulut. Di antara sifat-sifat yang disebutkan di dalam pesanan orang-orang Arab. Kata Imam Ghazali, setengah-setengah orang Arab berpesan, kalau ada sifat-sifat sedemikian, maka elakkanlah. Jadi ini adalah tips orang dulu-dulu. Sekadar kita sebutkan di sini sebagai peringatan kepada kita. Jadi sifat yang ketiga yang perlu dicari daripada seorang perempuan yang ingin dikahwini itu adalah husnul wajhi, elok rupanya. Jadi bukan sahaja elok akhlak, akan tetapi kalau sekiranya dapat juga yang bukan sahaja akhlaknya baik, tetapi juga rupa parasnya pun baik, maka itu dikira sebagai bonus. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, sifat baik rupa paras ini juga dituntut. Dan kenapa ia dituntut? Ia dituntut demi untuk kelangsungan rumah tangga. Demi untuk kelangsungan rumah tangga. Akan tetapi ia tidak boleh mengatasi agama dan akhlak. Jangan pula sanggup mengetepikan agama, sanggup mengetepikan akhlak hanya semata-mata kerana Wajahnya. rupa paras yang cantik. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang itu sudah silap dari segi keutamaan. Jadi yang dilarang adalah untuk kita memilih kecantikan walaupun buruk agama dan akhlaknya. Yang tu dilarang. Tapi kalau sekiranya cantik tambahan kepada akhlak dan agamanya pun cantik, yang itu digalakkan oleh agama. Oleh sebab itu, maka di dalam hukum fiqh, seseorang yang nak berkahwin itu disuruh melihat dahulu. Sudah tentulah yang nak dilihat itu adalah rupanya, cantik ke tak cantik ke, elok ke tak elok ke, macam mana. Sebab itu, kerana apa? Kerana penipuan boleh berlaku dalam soal kecantikan dan akhlak. Macam-macam mana sekalipun, penipuan tetap boleh berlaku. Sama ada dalam soal kecantikan maupun dari segi akhlak. Kalau kita biasa tengok dalam YouTube tu, ada orang yang boleh make up muka dia itu jadi macam-macam. Ada macam-macam filter. Ada artis-artis barat yang paling cantik pun dia boleh jadi semua. Betapa kecantikan itu pada zaman kita sekarang ini, itu boleh dibuat dengan berbagai-bagai cara. Jadi penipuan boleh berlaku.
Begitu juga dalam soal akhlak. Seseorang itu boleh berlagak dan berlakon ingin menunjukkan akhlak yang baik. Maka dengan sebab itu hendaklah disiasat dengan teliti. Disiasat dengan teliti dan bertanya kepada orang yang adil pertimbangannya. Orang yang adil pertimbangannya. Jangan kita cari tanya orang yang baik dengan dia, maka segala yang baik sahaja yang diceritakan. Ataupun kita cari seorang yang memusuhi dia, tak suka pada dia. Jadi tak suka pada dia, maka dia hanya ceritakan keburukan aja. Buruk aja, tak ada yang baik. Maka amat penting untuk kita mencari seseorang yang adil untuk memberikan penilaian yang sewajarnya terhadap kedua-dua aspek itu. Kedua-dua aspek agamanya, agama dan akhlaknya, begitu juga dengan aspek rupa parasnya, tentang tubuh badannya, sempurna ke, ada penyakit ke, yang itu tidak boleh disembunyikan. Yang itu tidak boleh disembunyikan. Kalau dia nak kahwin juga, itu soal lain, tetapi Kena dimaklumkan. Kena dimaklumkan, jangan cuba disembunyi-sembunyikan. Kemudian perkara itu hanya diketahui selepas daripada akad nikah. Maka itu tentulah tidak baik. Itu dikira macam satu penipuan. Jadi dalam hukum fiqh, maka perkara-perkara ini hendaklah dipastikan dengan sebaik-baiknya sebelum akad itu dilakukan. Baik. Tapi adakah kepada semua orang soal kecantikan ini Perlu penting? diambil kira. Jadi ada orang yang tertentu perkara ini tidak langsung menjadi masalah baginya. Fa amma man arada min az-zawjati mujarrad as-sunnah awil walad. Adapun bagi seseorang yang berhajat daripada perkahwinan itu, hanya semata-mata untuk mengikuti sunnah. Dia berkahwin kerana ini adalah sunnah Rasulullah. Maka soal cantik tu mungkin perkara yang tak menjadi soal sangat bagi dia. Ataupun sebab dia ingin mendapat zuriat. Kalau perempuan itu boleh menghasilkan zuriat kepadanya, cantik ke tak cantik ke, itu bukan soal bagi dia. Au tadbirul manzil, ataupun untuk menguruskan kehidupan berumah tangga. Falau raghiba 'anil jamal fahuwa ila zuhdi aqrab. Kalaulah dia tidak memilih yang cantik, maka itu adalah lebih baik dari segi zuhud. Dari segi zuhud, orang-orang zuhud, maka soal cantik itu tidaklah menjadi keutamaan baginya. Li'annahu 'alal jumlati babun minad dunya, kerana kecantikan wajah itu pada dasarnya adalah di antara perkara-perkara keduniaan. Wa in kana qad yu'inu 'ala ad-din fa huwa haqqun ba'dil ashkhas. Kalau walaupun ada kalanya kecantikan itu boleh juga membantu dalam soal agama. Membantu dari segi agama, bukanlah maknanya tak berguna. Ada kalanya dia boleh juga membantu dari segi agama, dalam pada sesetengah orang yang lain. Jadi ada setengah orang yang lain kecantikannya itu penting. Kecantikannya itu penting. Mungkin kalau tak dapat isteri yang cantik, dia mata dia tu tak habis melilau-lilau melihat kepada orang lain. Yang itu maka yang itu jadi masalah baginya. Maka carilah yang perempuan yang berkenan pada matanya. Cantik pun subjektif
subjektif. Ya. Saya sebut tentang perkara elok rupa yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali ini dalam bahagian ketiga lah kita bicara tentang sifat-sifat yang perlu dicari ini. Kejap kita nak sambung lagi apa lagi yang disebut dalam elok rupa ini, dan mungkin ada lagi bahagian-bahagian lain ataupun orang kata apa, ciri-ciri lain yang perlu dilihat oleh seseorang itu sebelum memilih seorang wanita untuk jadikan pasangan hidupnya. Dan insyaAllah kita kembali selepas ini. Cak San, kita berehat sekejap untuk kita dengarkan pesanan penaja kita bersama-sama. Jadi jangan ke mana, kembali selepas ini bicara kita dalam Tafakuh Fiddin, adab nikah kahwin. Bermusim tiada jawaban, terasing cinta dan harapan menagih di dalam
Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali menerusi hadap nikah kahwin dalam Tafakufiddin, kita bicara pada malam ini bersama dengan Cik Mat Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita masih lagi berbicara tentang sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita dalam kita nak mendirikan rumah tangga bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan, dan kita harapkan ianya berkekalan. Dan kita dah masuk di bahagian selanjutnya tentang pemilihan ini. Antara yang perlu dilihat adalah elok rupanya, dan kita berakhir tadi melihat kepada bagaimana wanita ini, kalau elok rupanya macam Cik Asam cakap tadi, kalau pasangan tu dah dapat yang dia rasa berkenan di hati, kekallah dia dan tak perlulah dia melihat melilau lagi, lihat orang lain pula, kecantikan orang lain dan sebagainya. InsyaAllah Cik Asam, kita sambung lagi bicara selanjutnya dalam Tafakufiddin kita malam ini. Tentang pesanan orang-orang sufi, orang-orang yang zuhud. Jadi bagi orang yang zuhud, soal kecantikan itu adalah soal keduniaan. Yang itu tidak penting, asalkan dapat sifat-sifat dunia, sifat-sifat akhlaknya baik, sifat-sifat agama dan akhlak itu sudah memadai baginya. Jadi kita akan sebutkan di sini beberapa petikan, pesanan daripada orang-orang yang solehin. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang sufi, az-zuhdu fi kulli syai'in hatta fil mar'ati. Zuhud itu ada dalam segala perkara, termasuk juga dalam soal mengahwini seorang wanita. Jadi zuhud dalam soal berkahwin, sehingga kan yatazawwajur rajulu al-ajuz itharan lizuhdi fid dunya. Sehingga kan kalau dengan sebab zuhud itu mungkin bagi seorang lelaki itu mengahwini perempuan yang tua demi kerana zuhud. Itu bukan soal kerana kalau semua nak berkahwin perempuan yang cantik, yang anak dara semua. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang janda, perempuan-perempuan yang tidak sempurna, yang kurang cantik? Bagaimana dengan mereka? Jadi mereka ini juga perlu kepada suami, perlu kepada teman hidup. Maka dengan sebab itu orang-orang sufi, orang-orang yang soleh, bagi mereka soal kecantikan itu bukanlah pertimbangan yang paling utama. Bahkan bagi mereka lebih baiklah kita mengambil sikap zuhud dalam soal berkahwin ini. Jadi sikap zuhudnya bagaimana? Tak cantik pun tak apa. Ini orang yang sufi, hanya orang yang tinggi martabat kerohaniannya. Baik. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, yutraku ahadukum, mana dia kata lebih baik bagi seorang daripada kamu itu mengahwini seorang perempuan anak yatim. Seorang perempuan anak yatim, maknanya orang yang serba tiada, orang yang tak ada harta, tak ada keluarga, anak yatim sebatang kara. Fayujaru fiha in at'amaha wa kasa, maka dia mendapat pahala dengan sebab dia menjaganya, memberi makan kepadanya, memberikan pakaian kepadanya, dan dia tidak meminta-minta. Dia bukannya seorang yang biasa hidup mewah. Dia bukannya seorang yang biasa dimanja-manjakan. Orang yang biasa hidup dalam keadaan serba kekurangan, anak yatim. Maka dia redha dengan pemberian yang walaupun sedikit. Itu sifat anak yatim itu. Ini contoh bagaimana
seorang yang berkahwin bukan hanya semata-mata kerana ikat, tetapi juga dalam perkahwinan itu dia menyempurnakan hajat orang lain, memudahkan kehidupan orang lain. Seperti contoh, seorang yang mengahwini seorang anak yatim, perempuan yang yatim. Jadi berbeza kalau sekiranya dia berkahwin dengan anak si fulan. Okey. Yang yakni abna ad-dunya, si fulan orang yang memiliki kemewahan hidup dalam dunia ni. Fatashtahi alaihi syahwat wa taqulu iksini kadza wa kadza. Jadi orang yang dah biasa dengan kemewahan dunia ni, maka dia akan meminta berbagai-bagai untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Dia akan kata, kau belikan kepadaku pakaian ini. Contohnya. Saya. Jadi dia maknanya perempuan ini mungkin akan jadi demanding. Demanding, maklum sajalah dia daripada keluarga yang mewah-mewah. Yang ada-ada. Maka yang ada-ada kata orang. Yang ada-ada ni kadang-kadang tidaklah seteruk yang mengada-mengada. Betul. Tak ada pun, tapi jadi nak mengada-ngada kan. Jadi kata Malik bin Dinar, maka lebih baiklah kalau sekiranya seseorang itu mengahwini perempuan yang yatim tadi. Baik. Kemudian kisah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Ahmad, kita tahu, telah memilih seorang perempuan yang buta sebelah mata. Aura. Berbanding dengan saudaranya. Dia ada dua beradik. Satu ni tak tahu adik atau kakak. Satu ni buta sebelah mata. Saya. Sedangkan adiknya itu perfect, cantik lagi. Wa kanat ukhtuha jamilatan. Maka apa yang maknanya seseorang menawarkan kepadanya, kahwin dengan anak dia ke macam mana, tak tahulah ceritanya, tak beritahu sama ada bapanya ke yang menawarkan. Maka dia tanya man aqaluhuma, siapa dua ni lebih tinggi akalnya, lebih cerdik, lebih pandai, lebih sempurna akalnya. Termasuklah sempurna akal ini adalah sempurna akhlak, sempurna agama. Sebab itu agama itu adalah akhlak, agama itu adalah akal. Faqila al-awra, kata ni yang mata buta sebelah ni. Saya. Faqala zawwijuni iyyaha. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau begitu kahwinkan aku dengannya, dengan si buta sebelah mata ini. Lihat bagaimana priority, sunnah, keutamaan orang-orang yang salihin. Begitu. Maka nilai wanita pada sisi mereka bukan pada rupa parasnya. Bukan pada rupa parasnya, tetapi mereka melihat kepada hakikat batinnya. Mereka melihat kepada sifat-sifat dalamannya, iaitu yang kita sebutkan sebagai agama dan akhlaknya. Jadi apabila dah ada agama dan akhlak tu, yang lain itu sudah tidak dikira penting lagi. Maka kahwinkanlah aku dengannya. Maka begitulah hal keadaan mereka yang tujuan daripada perkahwinan itu bukan semata-mata untuk tamattu', untuk berlazat-lazat. Saya. Gitu. Bukan semata-mata untuk itu. Akan tetapi bagi orang yang tak boleh macam tu, janganlah. Sebab itu kita kena tahu kedudukan kita. Saya. Jangan kita nak tiru sunnah Ahmad bin Hanbal, tetapi martabat kita tidak macam Ahmad bin Hanbal. Tak boleh. Jadi kalau kita ni jenis suka tengok yang cantik, suka tengok yang maka carilah yang mana yang kita suka itu, yang sesuai dengan diri kita. Takut nanti perkahwinan itu tak ke mana.
Tak kekal. Faham tak? Tetapi bagi orang-orang seperti Ahmad bin Hanbal, orang-orang seperti Malik bin Dinar, Sulaiman ad-Darani yang kita sebutkan perkataan mereka sebelum ini, maka bagi mereka keutamaannya itu adalah zuhud. Zuhud fid dunia, maknanya dalam soal dunia ni kadar-kadarnya saja. Cukup makan sudah dalam soal dunia. Maka mereka ini tidak berhasrat untuk berlebih-lebih. Jadi dia mengambil daripada dunia itu sekadar cukup hajat dan keperluan untuk menyampaikan mereka kepada akhirat. Kerana itulah keutamaan mereka. Itulah sifat mereka. Maka kita nak kena ukur baju di badan sendiri. Jadi kata Imam Ghazali, barang siapa yang tidak aman agamanya, selagi mana dia tak dapat perempuan yang dia nak, yang berkenan dengan mata dia, dengan kehendak dia, maka carilah. Tak salahnya carilah di kalangan hamba Allah itu yang mana yang pada pandangannya cantik, sesuai untuk dia, maka carilah. Kerana apa? Kerana at-talazzuz bil mubah husnul lid-din, kerana mengambil kelazatan daripada sesuatu yang harus itu adalah merupakan suatu perisai bagi agama. Jadi asalkan dia buat itu adalah perkara-perkara yang diharuskan, yang dihalalkan di dalam agama. Saya terima kasih Cik Asham untuk itu. Dan bila Cik Asham sebut tadi kisah tentang Ahmad ibn Hanbal yang mana mencari kesempurnaan akal, yang bijak, yang cerdik akalnya. Kalau tengok kan hari ini susahlah kita nak jumpa yang memikirkan itu, yang perlu kita cari dulu berbanding wajah, berbanding elok rupanya. Jadi kepada saya dah lepas alhamdulillah. Mungkin adik-adik saya ni yang mungkin sekarang dalam fasa nak berkenal-kenal, nak mencari pasangan hidup, maka kita bawakan segmen ini untuk sama-sama lah kita letakkan. Saya pasti dan percaya anda ada kriteria tersendiri. Macam sebelum ni kita selalu sebut ada yang apa, Mr. Perfect 10 sampai 10 sampai 20 garis panduannya tu. Jadi sebenarnya masalah penekanan kepada kecantikan ini dia menjadi suatu masalah yang besar. Kita lihat di setengah-setengah masyarakat, contohnya di Korea. Di Korea masalah kecantikan rupa paras ini menjadi suatu masalah yang sangat besar. Sehingga kebanyakan daripada masyarakatnya merasa tidak secure dengan penampilan masing-masing. Dengan sebab itu mereka cuba mencari jalan macam mana untuk meminda rupa yang dikurniakan itu dengan melakukan plastik surgery, sehingga kan di Korea itu industri plastik surgery itu menjadi begitu besar, menjadi suatu bisnes yang amat menguntungkan. Bahkan setiap daripada anak-anak yang habis belajar di universiti itu tidak akan dapat masuk ke alam pekerjaan selagi dia tidak buat satu pembedahan. Supaya apa? Supaya kelihatan cantik. Kerana apa? Mungkin dia tak puas hati dengan hidungnya, mungkin anak yang ni tak puas hati dengan pipinya, yang ni tak puas hati dengan matanya, sepet. Jadi kerana apa? Kerana di dalam pemikiran mereka tidak ada pertimbangan terhadap agama dan akhlak itu sebagai pertimbangan yang paling utama. Kerana bagi mereka mungkin penampilan diri, rupa zahir itulah penting lagi diri kita yang sebenar, dan oleh itu menjadi perkara yang paling penting. Akibatnya ia menjadi punca kepada tekanan dan depression yang amat besar dalam masyarakat mereka. So ni kisah nak judge a book by its cover lah. Okey, dan insyaAllah kita nak berehat seketika. Tadi kita dah sentuh tentang elok rupa dalam pemilihan pasangan ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada seorang wanita itu. Dan insyaAllah kita nak berehat kembali selepas ini dalam Tafakuh Fiddin kita, adab nikah kahwin kita bicarakan pada malam ini. Jadi anda jangan ke mana, teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
istimewa Maulidur Rasul ini, dengarkan alunan selawat dan lagu-lagu tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Rabu dan Khamis ini bermula jam 10 malam menerusi segmen Gema Cinta Rasul. Teruskan semarak Cinta Rasul bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih semua yang terus bersama-sama di IKIM waktu ini, bertemankan saya Faiz Haji Osman, dan kita bicara dalam Tafakuh Fiddin kita bersama dengan Encik Mat Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, berbicara tentang ciri-ciri ataupun sifat yang perlu dicari pada seorang wanita bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan dan berkekalan perkahwinan tu hendaknya. Dan kita dah sebut tentang ciri yang selanjutnya, ciri yang ketiga, iaitu elok rupanya, dan kita nak sambung lagi perbincangan kita bersama dengan Encik Ashab. Silakan. Ya, kita dah sebut 3 ciri-ciri yang patut dilihat pada seorang wanita. Jadi ciri-ciri yang keempat adalah wanita yang rendah maharnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik wanita itu adalah yang elok rupanya tetapi rendah maharnya. Khairun nisa ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran. Jadi dari segi mahar ini pun, kalau tidak dengan sebab datangnya agama, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang, maka kemungkinan perkara ini akan menjadi malapetaka yang besar kepada manusia. Kerana persaingan di antara satu sama lain itu mungkin akan menyebabkan perkahwinan itu menjadi sesuatu yang tak mampu nak dilangsungkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui perkara ini. Sudah mengetahui perkara ini, maka Rasulullah melarang daripada berlebih-lebih dalam soal mahar. Melarang daripada al-mughalah fil mahri, melarang daripada berlebih-lebihan daripada dalam menyetakkan mahar. Walaupun pada dasarnya mahar itu adalah hak wanita. Dia tak berapa pun suka dia lah. Tapi yang kita sebut di sini seelok-elok, sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana adakah kita ingin sengaja nak menyusahkan pengantin baru ini? Kan? Kalau kita lihat pada zaman sekarang kita ini, keadaan itu sangatlah susah. Dah jadi pun mahasiswa yang habis belajar pun berapa sangatlah gajinya. Betul. Bila habis pelajaran pengajian itu, terkial-kial dan dapat kerja berapa tahun. Bawa Grab saja. Bawa Grab saja berapa tahun. Betul. Bila dapat kerja pun gajinya ala kadar saja. Nak kena bayar pinjaman pelajaran lagi. Maka semua itu adalah merupakan perkara-perkara yang menyukarkan seseorang itu untuk memulakan kehidupan berumah tangga. Sebab itulah yang kita sebut pada awal-awal siri kita itu, betapa ramainya di negara kita ini. Tak kira di tempat lain lah. Di negara kita ini pun jutaan. Mengikut statistik 10 tahun lepas, hampir 5 juta lelaki dan perempuan yang berusia lebih pada 30 tahun yang masih belum berkahwin. Salah satu daripada sebabnya adalah kerana tidak mampu. Belanja perkahwinan itu tinggi. Belanja perkahwinan itu terlalu mahal. Maka dengan sebab itu, apa yang disebutkan oleh agama itu sememangnya amat penting untuk kita hayati, untuk kita patuhi, supaya kita tidak sengaja menyusah-nyusahkan perkara yang sepatutnya mudah. Yang sepatutnya mudah kita sengaja susah-susahkan. Kerana apa? Kerana kita tidak mengikut panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap memesan sedemikian. Maka wa kana Umar radhiyallahu anhu yanha 'anil mughalati fil sadaq.
Begitu juga Sayyidina Umar. Melarang kita daripada berlebih-lebihan. Maknanya patut-patutlah. Berpatut-patutan. Maknanya mengikut kemampuan lah. Bukan kata tak boleh bagi lebih. Kalau sekiranya bakal pengantin itu sememangnya berkemampuan, silakan. Akan tetapi kita bercakap tentang kebanyakan orang. Okey. Kita bercakap tentang kebanyakan orang. Dah jadi orang trend kebanyakan nak berlebih-lebih. Kebanyakan orang ni tak mampu. Tetapi dia jadi masalah apabila trendnya macam tu. Maka tak mampu tetapi nak mengikut trend. Maka akibatnya semua mendapat kesusahan. Sebab nak jadi Sebab ni itu, wedding of the year week. wedding of the year. Macam tu. Biar apa-apa asal bergaya. Saya. Jadi Sayyidina Umar juga melarang daripada berlebih-lebihan berlebih-lebihan dalam soal mahar. Dan dia berkata Rasulullah sendiri tidak pernah berkahwin ataupun mengahwinkan anak-anak perempuan baginda lebih daripada 400 dirham. Saya tak tahulah berapa nilai 400 dirham tu. Maksudnya kalau itu yang disebut, maknanya mungkin itu adalah merupakan jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil. Jadi Rasulullah sendiri, ni anak Nabi ni, kita kata anak Nabi. Betul? Tidaklah baginda itu meletakkan nilai harta ataupun mahar yang terlalu tinggi. Kemudian Imam Ghazali menyebut makruh menyoal tentang harta wanita yang ingin dikahwini. Tak elok, dilarang oleh agama untuk kita menyoal-nyoal berapa banyak harta dia. Kerana tidak harus mengahwini seseorang perempuan kerana hartanya. Sebagaimana tidak harus memberikan hadiah dengan niat untuk mendapat balasan yang lebih baik. Ini pun disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kalau nak berkahwin, jangan pula kita menanya-nanya, menyoal-nyoal banyak ke duitnya, berapa simpanan dia, berapa pelaburan dia. Kalau dah kerja gaji dia berapa tak boleh pula? Jadi maknanya tujuan daripada perkahwinan itu ada niat yang lain, iaitu niat untuk mendapatkan harta perempuan itu. Maka itu sudah lari daripada tujuan yang asal. Maka dengan sebab itu makruh, dia tak kata haram, makruh, tapi tidak digalakkan oleh agama. Saya. Jadi kerana tidak harus untuk seseorang itu mengahwini seorang perempuan kerana hartanya. Sebagaimana tidak harus juga untuk kita memberikan hadiah, macam seolah-olahnya mahar yang dia beri itu macam seolah-olahnya sebagai umpan nak dapat lagi lebih. Untuk mendapat lagi lebih. Jadi bukannya begitu. Bukan itu tujuannya. Saya. Jadi kalau sekiranya sebagaimana dia tidak harus untuk dia memberikan mahar itu dengan niat dia nak dapat balik Pancing lah ni. lebih. Sebagai nak katakan sebagai pancing pun boleh lah. Jadi itu adalah merupakan perkara yang penting untuk kita lihat dalam soal mahar ini. Saya terima kasih Cik Azham. Saya kira jelaslah dan sikitlah Cik Azham berbalik kepada apa yang berlaku hari ini, realitinya bila dah Cik Azham sebut juga tadi 5 juta yang pasangan lelaki atau wanita yang lebih umur 30 tahun masih lagi tidak berkahwin kerana ada salah satu sebabnya adalah susah nak mencari duit, nak kumpul harta untuk langsungkan nak bayar pinjaman. Jadi kita nak tahu jugalah macam mana hari ini realitinya bila orang melihat keuangan itu. Ialah kita perlukan kestabilan ekonomi untuk juga sama-sama melangsungkan rumah tangga yang bahagia ni. Perlulah juga keuangannya juga stabil, tapi tidaklah sampai meletakkan harga pada perkahwinan itu pada tahap yang sehinggakan tak mampu, sampai terpaksa buat pinjaman dan sebagainya. Macam mana Cik Azham perkara ni kalau kita biarkan menjadi dah jadi macam satu budaya dah sekarang, semua orang pun nak
buat majlis perkahwinan berlebih-lebih, bermewah-mewah. Kalau yang mampu terpulang. Tapi bila soal yang tak mampu tadi sehingga melakukan pinjaman dan sebagainya, ada bebanan di situ. Itulah sebabnya agama itu, tujuan daripada agama itu disyariatkan kepada kita adalah untuk menjaga kita. Untuk menjaga maslahah kita, menjaga untuk memberikan kebaikan untuk kita semua. Jadi apabila kita tidak mengikut apa yang dianjurkan oleh agama, maka kita tak dapatlah kebaikan itu. Maka kerana kita nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah, nak berlagak lebih daripada kemampuan, maka akibatnya pasangan pengantin yang baru ini mungkin akan terjebak dalam hutang, mungkin akan terjebak dengan peminjam-peminjam yang tidak berlesen ni, alung-alung ni. Bayangkan apa yang akan jadi kepada mereka setelah pada berkahwin. Maka mereka sebenarnya sangat-sangat memerlukan wang untuk memulakan kehidupan. Apa yang penting selepas pada perkahwinan tu? Itu yang lebih penting. Itu lebih penting. Tapi kalau sekiranya mereka berhabis-habis hanya untuk melangsungkan perkahwinan, untuk satu hari majlisnya, untuk satu hari itu saja, sedangkan selepas pada itu mungkin bertahun-tahun mereka hidup menderita. Mungkin juga dengan sebab itu akan berlakulah ungkit-mengungkit, pergaduhan, dan mungkin akan menyebabkan perkahwinan itu tidak kekal. Ya. Saya terima kasih Cik Asam. Saya kira ini apa yang disebutkan dalam Islam berkaitan dengan perkara ini. Kita dah masuk, saya kira kita akan sambung bahagian selanjutnya, sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita ini untuk siri yang akan datang. Selanjutnya kita akan sentuh tentang subur, Cik Asam. Subur. Ya. Dan insyaAllah banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Harapan kita agar apa juga yang kami bawakan dekat ruang Radio IKIM ini menerusi Tafakuh Fiddin Adab Nikah Kahwin ini, macam Cik Asam sebutkan tadi, inilah datangnya agama. Bagaimana agama dah gariskan satu panduan untuk kita semua agar kita dapat hidup dalam suasana yang bila kita berumah tangga pun ia menjadi orang kata satu alat untuk kita dapat kesejahteraan di dunia dan akhirnya membawa ke akhirat. Sekali lagi terima kasih banyak Cik Asam untuk bicara kita pada minggu ini dalam Tafakuh Fiddin Adab Nikah Kahwin kita. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan, insyaAllah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Cik Asam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami dengan rakan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sah? Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Novel coronavirus (COV) adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan saluran pernafasan. Sehingga kini tiada rawatan khusus atau ubat antivirus untuk ubat jangkitan coronavirus 2019 atau COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, simptom jangkitan coronavirus termasuk berasa penat, sukar bernafas, demam panas, batuk, sakit tekak dan hidung berair. COVID-19 merebak melalui titisan apabila seseorang yang dijangkiti batuk atau bersin. Titisan tersebut kemudiannya merebak ke mana-mana permukaan dan disentuh pula oleh orang lain. Antara langkah melindungi diri dan orang lain daripada COVID-19 adalah menjaga kebersihan dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Elakkan dari berada di tempat yang sesak, melawat ladang haiwan atau makan produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna.
Jika anda terpaksa membuat lawatan ke tempat-tempat yang berlaku wabak atau orang ramai, gunakan penutup mulut dan hidung. Jika mengalami gejala jangkitan seperti demam, batuk, selsema mahupun kesukaran untuk bernafas, segera berjumpa dengan doktor untuk rawatan lanjut. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terbitan Buku IKIM 2018 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi disiapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dimulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Apa kata-kata mak atau ayah yang Husna pegang sebagai motivasi, dan mungkin ada mentor ke idola Husna yang juga menjadi inspirasi Husna? Sumber inspirasi saya adalah ramai orang sebenarnya. Dari segi artis pun ada yang memberi inspirasi kepada saya. Yang paling utama yang saya nak tekankan adalah ibu saya sendirilah. Okey. Sebab saya kan seorang sarjana perempuan. So, banyak cerita yang dikongsikan oleh ibu saya ni. Dulu pengalaman dia, hidup dia adalah sangat miskin. Mak saya adalah seorang sahaja yang diberi peluang untuk belajar dekat universiti. Jadi perjalanan mak saya tu banyak liku-likunya lah, yang mana orang lain membantu mak saya. And then mak saya pun banyak tekankan lah kalau akak mampu untuk bantu kepada masyarakat, menjadikan kata-kata mak saya tu inspirasi lah untuk saya membantu orang lain selagi saya mampu. So maksudnya saya suka untuk tekankan satu tagline lah. Okey, kita bantu selagi mampu. Yang mana setiap orang ada kemampuan yang berbeza. Betul. Sebenarnya macam ada kawan yang jenis belajar dia score je kan. So kemampuan dia dalam menyumbangkan ilmu lah kepada kawan-kawan yang. Dan kalau ada kawan yang boleh selesaikan kerja ke apa ke, dan bantu dari segi macam tu. Masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeza dan gunakan selagi mampu untuk kita bantu masyarakat. Bagus, terbaik tu maknanya. Tahniah lah Husna, muda-muda lagi dah bersemangat dah untuk membantu orang lain. Sebab juga daripada semangat yang ibunya kongsikan, insya-Allah.